Yang kita hormati sahabat saya pengurusi Ustaz Faizal Ismail. Okey tak ni? Mic ni ada mic lain? Satu je? Dia suara sedap memang macam ni, susah nak masuk mic. Baik. Boleh dengar ni yang kena jerit sikit. Yang kita kasih para habaib, buah hati kita, cahaya mata kita, min zuriatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah yang ramai yang berada dengan kita malam ni. Moga-moga dengan kehadiran mereka Allah pandang majlis kita malam ni. Amin. Insya-Allah. Juga para asatizah yang berada dalam majlis, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, seterusnya yang diraikan tuan rumah, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam dan seluruh pegawai syarak, masya-Allah. Dan mereka-mereka yang hadir dalam majlis ini, tuan-tuan yang saya tak perasan. Moga-moga kehadiran kita malam ini disebut-sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab keberkahan. Orang yang hadir malam ini, berkah masjid ni, berkah majlis ni, berkah juga kita yang balik ke rumah, rumah jadi berkah insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, syukur banyak-banyak kita ini dipilih oleh Allah. Kan? Ni pula dah hampir hujung-hujung Maulid Arba'in. Nabi SAW sebut innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi, hanya senyap amal ni Allah tengok yang hujung-hujung. Kan? Moga-moga yang selama ni kadang-kadang ponting. Malam ni kita hadir, malam ni Allah kira. Kan? Allah kira. Dan insya-Allah hari Sabtu ni majlis besar di tempat tuan guru kita niat semua untuk hadir insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat muka Allah Subhanahu wa taala. Berlangsung Maulid di bulan Rabiul Awal bila masuk Rabiul Akhir. Di mana-mana masuk sambut majlis Maulid tuan. Di mana-mana adanya majlis Maulid. Hebat orang Melaka ni. Bukan setakat di masjid, di rumah pun buat Maulid. Bukan kata di rumah, tepi jalan pun orang buat Maulid. Dekat mana-mana orang gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita minta pada Allah lah. Dengan keberkahan majlis-majlis yang berlaku kat negeri kita ni. Allah pelihara negeri kita. Allah pelihara negara kita. Allah pelihara orang Islam seluruh dunia. Amin. Dan orang yang hadir majlis Maulid ni tuan-tuan pasti di antara buah tangan yang Allah bagi. Hadiah yang Allah bagi. Antaranya apa? Lembut cairnya hati. Hari ni di antara azab, musibah, orang Allah bagi hati dia keras. Keras hati. Ada orang dia susah menangis tuan-tuan, keras hati dia. Tapi kata guru kami dulu, di antara buah tangan majlis Maulid ni, hati lembut, hati cair. Mak kata Sayyidil Habib Umar dalam kitab Ja'alami, walaqad asyartu bina'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyul ashjana. Aku dah ceritakan, kata Habib, cerita-cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti kata Habib, lembut hati dan bergetar hati kita. Oh, ni buah tangan orang yang datang majlis Maulid, dengar cerita tentang Nabi walaupun tak faham. Orang baca kitab Dibai tak faham, orang baca Sintu Durar tak faham, orang baca Dia Ulama tak faham. Walau tak faham, tapi cahaya daripada majlis Maulid ini resap dalam hati, lembutkan hati. Untunglah siapa orang yang banyak hadir ke majlis Maulid. Ini buah tangannya. Sebab yang kita ceritakan satu orang yang mana hati paling baik sekali. Bagaimana tak lembut hati? Yang kita cerita satu sosok tubuh agung yang hati paling baik. Bukan setakat hatinya paling baik, akhlaknya paling baik. Kan? Baiknya apa dia? Khuluqan wa khalqan. Luaran dia baik, dalaman dia baik.
luar dalam baik tuan-tuan. Nabi SAW. Ya. Ahlan. Kita cerita tentang dia. Orang yang tak, tuan-tuan, cerita tentang Nabi SAW ni, walaupun akhlaknya begitu agung. Satu orang sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Kaifa khuluqu Rasulullah?" Macam mana wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kan? Nak belajar macam mana akhlak Nabi. Macam mana sifat Nabi SAW. Aisyah mudah aja jawab. Jawab Aisyah apa? Khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Kata guru kami dulu, Sultan Ulama di Salim Syatiri rahimahullah. Bila Sayyidatina Aisyah sifatkan Nabi khuluqul Quran, akhlaknya Quran, merujuk kepada ayat apa? Satu ayat daripada surah Kahfi. Kata Allah, "Qul law kana al-bahru bidada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Mudah aja. Aisyah kata akhlak Nabi Quran. Nak faham macam mana akhlak Nabi Quran? Rupanya Allah sebut dah. Kata, "Wahai Muhammad, lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi." Kalau laut tu kami umpamakan macam kalimah Tuhanku. Kalau laut tu Nabi kata diumpamakan. Allah suruh Nabi sebut ni. Laut umpama kalimah Tuhan. Maka pasti kering. Qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sebelum habis tulis kalimah Rabb Tuhan kita, sebelum habis laut kering. Walau ji'na bimisli, tambahlah laut lain lagi. Datang laut seluruh dunia, tambah berapa kali tambah pun takkan habis. Begitulah akhlak Nabi kita. Nak cerita tak habis. Nak cerita tak habis. Hebat, dahsyat, agungnya akhlak Nabi SAW. Kalau macam ni punya dahsyat, takkanlah kita hadir majlis tak cair hati kita. Pasti cair. Pasti cair. Bahkan Nabi kita wala fakhar, kata Nabi. Nabi tak pernah bangga pun. Dengan akhlak yang begitu agung, dengan kehebatan, hebat Nabi. Hebat. Sepanjang bulan Rabi'ah ni, kan? Kami duk baca kitab, belah kitab, masya-Allah, guru di Hadramaut baca. Tuan-tuan, dahsyat Nabi kita ni lebihkan oleh Allah daripada Nabi lain dahsyat. Saya tausiah kat tempat lain cerita habis. Malam ni saya ambil sikit lah. Sebelum kita nak cerita akhlak besar Nabi kita SAW. Tapi nak cerita dahsyat Nabi kita dengan Nabi-Nabi lain ni tak boleh challenge. Dahsyat Allah yang lebihkan. Kalau orang kata Nabi SAW lebih, kan? Kalau dalam pembahasan bulan Rabi' ni ada sebahagian kitab menceritakan bagaimana Bani Israel dia kata Nabi Musa lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nabi Musa ni boleh belah laut, infilaqul bahar, belah laut. Nabi Muhammad boleh belah laut. Kata mana? Masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Wadil tuan guru kita Ustaz Haji Diauddin Rahmali, hafizahullah, insya-Allah. Insya-Allah. Ahlan. Fadhal. Nabi kita boleh belah laut. Bahkan kata ulama, Nabi kita bukan setakat belah laut. Nabi kita belah bulan. Insyiqaqil qamar. Belah bulan Nabi kita. Ya. Pengarang Kanzul Umal, dia kata apa? Dia kata Nabi kita, orang bangga, Bani Israel bangga Nabi Musa boleh belah laut. Sedangkan Nabi SAW bukan laut di bumi, laut di langit Nabi ulang. Pengarang Kanzul Umal kata di langit Allah ciptakan laut bernama Makfuf. Kalau seluruh laut-laut di bumi ni dikumpulkan baru qatrah, baru setitik. Dibandingkan dengan mahfuz laut langit ni. Nabi malam Mi'raj Allah belah laut tadi untuk Nabi SAW. Hebat. Nabi kita SAW. Orang Bani Israel buat contoh, dia kata Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, seluk setelah ketiak dia keluar cahaya di tangan dia.
bercahaya sehingga takut tunduk oleh sihir Firaun. Tengok cahaya di tangan Nabi Muhammad. Nabi kita sahibun nur, lebih dahsyat. Nah, riwayat cerita dua kisah. Satu Sayyidina Anas bin Nazir dengan Sayyidina Usaid bin Huzair radhiyallahu. Dua orang ni pernah berhadapan dengan Nabi malam gelap gelita, jumpa Nabi di Masjidun Nur. Nak balik tak ada cahaya, gelap. Nabi keluarkan cahaya daripada tangan dia. Ain, cahaya tu sebiji Nabi keluarkan, Nabi letak. Kebetulan dua-dua sahabat ada tongkat. Nabi letak kat tongkat Usaid bin Huzair. Nah, jadi torchlight tongkat tadi. Balik. Dalam perjalanan, jalan bagi dua. Anas rumah belah kanan, Usaid belah kiri. Anas ambil tongkat dia, cucuh pula kat tongkat Usaid tadi. Dua-dua tongkat ada cahaya. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Hebat Nabi SAW. Balik rumah baru padam. Dalam satu riwayat cerita Sayyidina Hamzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala, bawa jemaah dia jumpa Nabi pun begitu, malam gelap gelita. Bila nak balik tak ada cahaya. Nabi keluarkan cahaya daripada tangan, nak letak dekat dahi asal. Sayyidina Hamzah kata, jangan ya Rasulullah, takut balik rumah tu orang rumah terkejut. Nabi pindah letak kat jari, dengan tangan dia bercahaya. Bawa satu jemaah balik dengan kabilah dia berdasarkan tangan. Kan, ikut cahaya daripada tangan Sayyidina Hamzah al-Aslami. Cahaya Nabi SAW. Bukan setakat tangan Nabi bercahaya, bahkan wajah Nabi SAW. Riwayat Sayyidatina Aisyah pernah jahit satu malam. Tengah menjahit, jatuh jarum, hilang jarum, cari bilik gelap. Tiba-tiba balik Nabi SAW. Nabi masuk je bilik, terang bilik tadi sampai Aisyah nampak jarum tadi, tersenyum-senyum Sayyidatina Aisyah. Suami muka bercahaya. Kan? Kita hari ni suami pun bercahaya muka. Cahaya handphone. Bercahaya. Bahkan sahabat riwayat, Nabi ketika senyum, kalau Nabi senyum tu belakang tu ada dinding, bercahaya-cahaya dinding tadi. Seolah-olah kata sahabat, kami nampak cahaya keluar daripada celah-celah gigi Nabi SAW. Nur. Kan? Oh, orang banding Israel kata, oh Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Nabi Isa ni mukjizat, dia boleh hidupkan orang mati. Nabi Isa seru bangun balik. Ya. Cerita ni saya dengar Sayyid Abi Salim Syatiri Allah. Riwayat Imam Baihaqi. Cerita satu orang sahabat, tak silap, Abu Tayhan. Dia pernah jemput Nabi datang uzmah di rumah. Kenduri. Dia nak jamu Nabi dan sebahagian sahabat. Tuan-tuan, seronok Abu Tayhan ni, dia pun sembelih kambing. Sembelih kambing, lapar, orang rumah dia pun sibuk buat persiapan ni. Tengah hari Nabi nak rodak ni, nak makan tengah hari kat rumah. Anak dia ada anak dorang, anak lelaki dorang kecil. Anak dia tengok ayah dia begitu seronok sembelih kambing, sibuk. Anak tadi kata ke adik dia, meh kita buat macam ayah buat. Anak dia sembelih adik dia, guna parang yang ayah dia guna, sembelih. Tuan-tuan, bila dah sembelih, mak dia tengok Abu Tayhan dah tak ada, sibuk keluar. Mak dia menjerit. Abang dia punya takut, berlari tuan-tuan, jatuh, meninggal juga. Dua orang berlari turun bukit, jatuh. Oleh kerana yang nak datang ni Nabi ni sahabiah. Dia tak sibuk pasal anak, dia berselimutkan dua-dua orang anak dia masuk dalam bilik macam tidur. Dia tunggu. Dan dia buat persiapan untuk sekejap lagi nak sambut Rasulullah makan ni. Tengah hari Nabi pun makan, sahabat-sahabat makan, dah habis makan, Nabi tanya, orang rumah dah makan belum? Abu Tayhan kata, belum lagi. Kan? Nabi kata, panggil ahli rumah makan. Kan? Mana anak-anak? Oh, Nabi tanya, anak mana? Oh, rumah kat dapur dengar. Abu Tayhan tanya isteri dia, anak-anak mana? Oh, isteri dia kata, anak-anak tidur. Nabi kata, kejut. Oh, sudah. Kan? Abu Tayhan pun bangun, pergi masuk bilik, panggil anak dia. Bangun-bangun. Nabi panggil, suruh makan. Bangun dua-dua orang. Dalam riwayat, bangun, makan, bukan setakat bangun, makan. Bahkan mereka panjang umur. Kemudian kahwin, beranak pinak pula. Kalau Nabi Allah Isa, dia sendiri yang seru. Tapi Nabi kita SAW pakai wakil, dia suruh kejut bangun. Dia lebihkan Nabi SAW. Lebih Nabi kita dalam setiap hal. Nah, kalau nak syarah tuan-tuan,
nak cerita betapa dahsyatnya keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang lebihkan Allah. Tapi bagaimana akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? La fakhr. Nabi kita tak pernah sombong. Nabi kita dalam dakwah penuh sabar. Bahkan ulama kata Nabi kita sayyidus sabirin. Penghulu orang sabar. Kalau dia himpunkan kesabaran semua anbiya nak lawan dakwah Nabi, apa sabar ni Nabi kita dalam dakwah tak boleh lawan. Nabi kita diuji daripada kecil lah. Daripada lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan ayah dah tak ada dah. Bila lahir ayah tak ada, kemudian nak ikut adat orang Quraisy ketika itu dia hantar kepada Sayyidatina Halimah As-Sa'adiyah, ibu susu dia. Kemudian lama duduk dengan Sayyidatina Halimah sampai peristiwa pembelahan dada. Pulang balik dekat mak dia, duduk dengan mak 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun tuan-tuan. Tak lama berjalan dengan mak ziarah makam ayah di Madinah. Balik mak dia sakit meninggal pula. Tak sampai 2 tahun dengan mak meninggal. Kemudian dijaga pula oleh atuk. Atuk punya sayang. Atuk punya sayang, punya jaga tuan-tuan. Pun tak sampai 2 tahun. Umur 8 tahun datuk pula meninggal. Dijaga pula oleh pakcik tuan-tuan. Dan pakcik dia Abu Talib, orang yang paling susah. Kalangan pakcik-pakcik ni yang paling susah. Tapi ini yang paling sayang Nabi SAW. Dan Nabi hidup begitu. Nabi tak hidup cara orang senang. Hidup keadaan orang susah. Abu Talib ni dalam keadaan susah dia makan pun susah. Makan pun susah. Cuma Abu Talib ni cerdik. Dia nampak keberkahan Rasulullah SAW. Dia tahu kalau makan tak ada Nabi Muhammad, makan tak cukup. Anak makan makanan banyak macam mana pun tak cukup. Anak lapar, dia pun lapar. Tiap kali makan, dia mesyuarat, kena tak boleh. Macam mana pun, kena tunggu Muhammad. Dia Nabi makan, baru cukup. Baru kenyang. Ni Abu Talib. Kemudian, sehingga Nabi jadi Rasul. Nabi dah jadi Rasul, kemudiannya dapat dakwah. Tuan-tuan, dahsyat. Sabar Nabi SAW dalam dakwah. Nabi kata apa? Dalam sirah Nabi sebut, Nabi kata aku ni paling benci 2 orang. Ahli sihir, orang gila. Ini 2 orang daripada Nabi kecil, Nabi tak suka. Orang ahli sihir dengan orang gila ni Nabi memang tak suka. Tapi Nabi kata ketika aku buat dakwah, inilah gelaran Quraisy pada aku. Ahli sihir, orang gila. Begitu dahsyat dakwah Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata Nabi tak pernah balik dalam keadaan meletar melainkan 2 kali. Satu lepas Nabi tengok Sayyidina Jibril. Balik dapat wahyu, tengok Jibril rupa asal. Nabi balik, Nabi kata Khadijah, zamilu, selimut aku. Menggigil Nabi. Kuat dah tu, tengok Jibril. Kalau kita dah gone. Kan? Kita tengok pun dia anak pun demam. Yang kedua Nabi kata, ketika dia balik tengok orang-orang yang beriman dengan baginda Nabi SAW, didera. Nabi tengok bagaimana Sayyidina Bilal didera oleh Umayyah bin Khalaf. Nabi tengok bagaimana keluarga Yasir, Sayyidatina Sumayyah disebat, suami dia disebat, dijemur. Nabi tengok bagaimana Khabbab Al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu diseret oleh tuan dia. Nabi tengok ni. Menggigil Nabi balik rumah. Nabi kata Khadijah, zamilu. Dahsyat. Tak cukup apa lagi tuan-tuan. Dalam dakwah Nabi, apa mereka tak buat dengan Nabi? Nabi pernah di depan Kaabah, Nabi tengah doa, dia jerut leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sujud, mereka letakkan kotoran perut unta sampai begitu dahsyatnya, letak sampai tak ada satu orang pun sanggup. Berlari balik rumah bagi tahu Fatimah, saya dah masih kecil datang pergi bersihkan kepala ayah, baru Nabi bangun dari situ. Ketika musim haji Nabi pergi dakwah tuan-tuan, Abu Lahab dia offer, orang pertama offer. Orang lain tak berani. Nak pergi ke khemah-khemah, nak ikut Nabi Muhammad, nak bagi tahu ni anak saudara kami ni gila. Abu Lahab kata kalau tak ada orang berani biar aku pergi. Pergi tuan-tuan. Sampai kan Nabi 10 tahun dakwah Nabi, tak ada satu orang pun dengar dakwah Nabi SAW. Sampai ada orang tolak Nabi. Pernah satu orang Arab di musim haji, mereka tolak Nabi SAW. Nabi jatuh, dia letak lutut di atas leher Nabi, tahan. Satu orang wanita yang dalam khemah haji tu tengok, dia kata siapa nak tolong lelaki ni, siapa nak tolong? Tak ada satu orang pun tolong Nabi SAW. Dalam peperangan pun begitu kan, Nabi jadi attack.
Nabi sabar. Sabar Nabi dengan musuh-musuh Nabi SAW. Bukan setakat dalam dakwah saja, bahkan mereka attack personal Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia ada 7 orang anak. 4 wanita, 3 orang lelaki. Nabi kebumikan 6 orang anak bagi dia Nabi SAW. 1 orang ayah yang Allah uji, 6 orang anak yang Nabi sendiri tanam, kebumikan. 2 orang kan, Sayyidina Qasim dan Abdullah. 2 orang ni dikebumikan di Ma'lah, di Mekah. Kemudian 3 orang lagi, anak perempuan Nabi, Ruqayyah, Zainab, Ummul Kalsum, dikebumi di Madinah, di Baqi'. Dan seorang anak lelaki Nabi SAW, Sayyidina Ibrahim, meninggal di atas riba Nabi SAW. Bila meninggal Sayyidina Ibrahim, seronoknya musuh-musuh Nabi SAW. Kalau kita hari ni anak meninggal, orang semua ucap simpati, orang ucap takziah. Tuan-tuan, Nabi kita tak. Bahkan orang tepuk tangan, gembira. Bahkan dia ejek Nabi ni abtar. Oh, mau seronok lah anak Nabi tak ada anak lagi. Nabi tak ada keturunan. Dia ejek Nabi SAW. Kan? Hingga Allah yang bela Nabi SAW. Allah turunkan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan? Oh, bila ulama menyebut, kata guru kami dulu, inna a'tainakal kautsar. Kami kenakan kepada kamu al-kautsar. Banyak mufassirin kata Al-Kautsar ni sungai dalam syurga. Ada yang mengatakan Al-Kautsar ni perigi. Tapi kata guru kami di Hadramut, Al-Kautsar ini di antara tafsir yang paling senang hati. Ialah Allah kata, kami kurniakan kamu Al-Kautsar, zuriat yang berkah dan ramai. Tentu hari ini kita dapat keberkahan. Zuriat-zuriat Nabi duduk dengan kita, Masya Allah. Bahkan kata Allah, fasalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Orang yang sebut kamu ini terputus, mandul, tak ada keturunan, mereka lah yang terputus. Mandul, tak ada keturunan. Sabar, Nabi masih sabar. Bahkan satu peristiwa besar, bukan setakat mereka attack tubuh badan Nabi, mereka attack personal Nabi, mereka attack keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peristiwa besar, ya sangat dahsyat. Hadisul ifk, fitnah terhadap ummul mukminin Sayyidatina Aisyah. Cerita ni tuan-tuan, kalau dulu di Karim, kami lihat guru kami, kalau cerita ni satu hari muka mereka akan muram. Kalau cerita ni mood tu hilang. Mood tu terus hilang. Tapi malam ni saya cerita juga untuk tuan-tuan. Kita ulang cerita ni. Nak tunjuk agungnya sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku kisah kita dah selalu dengar kan. Bila Abdullah bin Ubay bin Salul, para munafikin, ada beberapa isu sebelum tu di Madinah. Akhirnya dapat point. Bila akhirnya nampak Sayyidatina Aisyah balik dengan satu orang sahabat Safwan bin Mu'attal, jadi cerita. Mengata Aisyah buat, Sayyidatina Aisyah buat tak betul. Alhamdulillah. Cerita benda ni tersebar sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu bayang kan. Orang cakap macam bini kita. Tentu ada bini tahu tak saya tak ada bini gini. Minta izin iklan. Ini satu perkara besar yang terjadi di Madinah waktu tu, orang bercakap. Dan yang ajib ni tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah tak tahu. Dia tak tahu. Aisyah cerita, dia tahu Nabi balik, Nabi tanya, Aisyah ada apa-apa perlu? Kan, khabar macam mana? Dah, Nabi keluar. Seminggu berlalu macam tu. Sehingga Aisyah rasa tak seronok. Akhirnya Aisyah minta nak balik rumah mak ayah dia. Nak balik rumah mak ayah dia pun macam tu. Aisyah tanya mak dia, Ummu Ruman, mak ni kenapa kan? Kan? Nabi macam ni. Kan? Mak dia kata, wahai Aisyah, moga Allah mudahkan kau. Itu je mak dia. Sedangkan Ummu Ruman waktu tahu kisah ni pengsan Sayyidatina Ummu Ruman, isteri Abu Bakar. Mak Sayyidatina Aisyah pengsan. Tapi bila Aisyah tanya, dia tak nak susahkan hati Sayyidatina Aisyah.
Dia kata moga Allah mudahkan urusan. Sehinggalah akhirnya satu orang wanita Ansar datang ke rumah. Dia ni memang baik dengan Aisyah. Bila dia datang ke rumah, Aisyah pun sambut dia makan. Aisyah, orang Masya Allah, orang ceria, gembira. Dia pelik, dia kata, kau ni bintu Siddiq, kau tak tahu apa jadi sekarang? Kau gembira, seronok ni, kau tak tahu apa jadi kat Madinah? Dia kata, apa jadi kat Madinah? Oh, dia kata, cerita berlegar tentang kau dengan fulan, buat begini. Menjerit Sayyidatina Aisyah. Menjerit Sayyidatina Aisyah. Dia kata, aku tak tahu, tak ada orang pun beritahu aku. Menangis Sayyidatina Aisyah. Lepas tu Aisyah dah tak lalu makan, dah tak ketawa pun tak boleh dah. Aisyah menangis tiap-tiap hari. Tuan-tuan, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kita bersifat dengan basyariah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dalam keadaan yang begitu dahsyat, Nabi pernah panggil keluarga terdekat Sayyidina Ali dengan Sayyidina Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni kalau ikut muda lagi. Tapi Nabi panggil. Nabi tanya, dia kata, apa pendapat kamu tentang Aisyah? Sampai begitu. Nabi tanya, apa pendapat kamu tentang Aisyah? Usamah bin Zaid jawab. Dia kata, oh ahluk, mereka ni keluarga kau, isteri-isteri kau. Wala na'lamu illa khair. Kami tak kenal isteri-isteri kau ya Rasulullah, melainkan kebaikan. Semua baik. Tapi cerita ni makin lama makin para munafikin bawa, tuan-tuan ni. Sampai pernah Nabi lalu di masjid, sahabat-sahabat tengah duduk. Ada orang Aus, orang Khazraj. Nabi lalu, Nabi sebut. Nabi kata, kenapakah mereka menyakiti aku pada isteri aku dan sahabat aku? Nabi sebut. Orang sahabat bila dengar tahu siapa yang Nabi maksudkan ni. Orang munafik. Orang Aus bangun. Orang Aus kata, ya Rasulullah, biar kami tebas leher-leher itu. Orang Khazraj pula. Ini orang munafik dan orang Khazraj. Abdullah bin Ubay, orang Khazraj. Kan? Orang Khazraj pun kata, kau nak maksudkan kabilah kami ke? Gaduh pula. Akhirnya Nabi ambil pendekatan apa? Biar aku sendiri tanya pada Aisyah. Tuan-tuan, Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi jumpa Sayyidatina Aisyah. Nabi tanya pada Aisyah. Nabi kata, wahai Aisyah. Nabi kata, Aisyah, kalaulah kamu buat perkara tu, bertaubatlah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kau tak buat, insya-Allah Tuhan Allah akan bela kau. Tuan-tuan, bila Aisyah dengar Rasulullah yang cakap, maksudnya Rasulullah pun syak. Seolah-olah Rasulullah pun termakan. Aisyah kata, aku ni lemah. Aku ni dah tak makan lama dah. Tetapi bila dengar Rasulullah cakap macam tu, terus Aisyah duduk tegak. Aisyah pandang pada ayah dia. Aisyah kata, ayah, jawab Nabi SAW. Jawab. Sebab dia tahu ayah dia akan bela dia. Jawab Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Macam mana aku nak jawab? Aku tak tahu kau betul ke salah. Hancur hati Aisyah. Ingat ayah dia akan bela dia. Tengok mak dia pula. Mak, jawab Rasulullah. Jawab. Mak dia pun kata, macam mana aku nak jawab ya Aisyah? Aku tak tahu kau betul ke salah. Menangis Sayyidatina Aisyah. Ketika tu kata Aisyah, aku serahkan urusan aku pada Allah. Allah aja tahu aku betul atau salah. Barulah ketika itu menitik peluh di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turun 11 ayat. Awal surah An-Nur membela Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, dahsyat. Apa yang Nabi buat? Kalau kita Abdullah bin Ubay kita cincang hidup-hidup. Orang yang fitnah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabar. Ini ahli dia. Nabi tunjukkan kita dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan sabar. Penuh dengan sabar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala, Abu Bakar. Ayah, ini anak yang kena fitnah ni anak dia. Anak dia isteri Rasulullah, ni dua kali cinta. Satu sayang anak, satu ni sayang Rasulullah yang kena fitnah isteri Rasulullah. Tuan-tuan, bila cek, bila siasat, baru dia tahu salah seorang yang konfitnah sepupu dia sendiri. Sepupu dia yang miskin, yang Sayyidina Abu Bakar selama ni bagi nafkah. Mistah bin Usasah. Rumah belakang dia.
Oh, bila Sayyidina Abu Bakar tahu, marah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sumpah, dia kata wallahi, lepas ni 1 dirham, 1 sen aku takkan bagi pada Mistah. Abu Bakar turun ayat. Ya. Terus turun ayat, Allah tegur. Ini yang ajar Nabi sabar ni siapa? Allah. Yang bagi akhlak macam ni kat Nabi siapa? Allah. Tuhan yang sama ajar Abu Bakar. Wala ya'tali ulil fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah. Oh, ini. Ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tengah marah ni tuan-tuan, yang fitnah anaknya, fitnah isteri, dah sumpah dah takkan bagi 1 sen. Layak tak? Layak lah. Patutnya lagi layak Abu Bakar pergi rumah dia, ketuk kepala dia. Tapi setakat bersumpah, tu pun dia tegur oleh Allah. Kata Allah, tak patut satu orang yang kami bagi keluasan rezeki, sumpah tak nak bagi, tak nak nafkahkan. Allah siap sebut ulil qurba, sepupu Sayyidina Abu Bakar, kan? Ulil qurba wal masakin, memang miskin pun, wal muhajirin fi sabilillah. Ada tentulah ni Mistah bin Usasah. Wal ya'fu, kata Allah, bagi maaf. Wal yasfahu, elokkan maaf tu, cantikkan maaf tu. Abu Bakar bila dengar ni orang yang belajar daripada Nabi sifat sabar. Apa dia buat? Yang buat salah Mistah. Abu Bakar sibuk kumpulkan barang makan, bagi barang makan, beli pakaian-pakaian baru, dan bagi keldai pula seko, bawa pergi rumah Mistah. Ketuk rumah Mistah. Assalamualaikum. Mistah dengar, alamak Abu Bakar. Ya. Mistah kata, ya Abu Bakar, kalau kau datang nak maki hamun aku, nak marah aku ni dah berguni kena maki daripada semalam. Ya. Bila turun ayat pembebasan Sayyidina Fatimah, Sayyidina Aisyah daripada fitnah, orang Madinah semua kutuk dia. Sebab dia ni tukang. Kan? Tukang, orang kata apa? Tukang gebau. Tukang bawa mulut, tukang bawa cerita. Kalau kau nak maki hamun, aku dah kenyang kena maki dah dari semalam. Abu Bakar kata, tak, wahai Mistah, aku datang nak minta maaf. Acik. Siapa buat salah, dia buka pintu, Abu Bakar peluk dia, kata, wahai Mistah, aku minta maaf. Bila aku tahu kau yang buat, aku sumpah aku tak nak nafkah kau walau 1 sen. Tapi Allah tegur aku, ni ambil hadiah ni. Ambil hadiah ni semua. Dan tiap-tiap bulan aku akan tanggung nafkah kau. Oh, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala. Kita datang majlis-majlis Maulid. Inilah sifat-sifat yang kita rayu, kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat agung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi. Satu orang sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta nasihat. Nabi kata la taghdab. Minta lagi, Nabi kata la taghdab. Minta lagi, Nabi kata la taghdab. 3 kali Nabi kata jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nabi ahlu sabar. Nabi ajar bagaimana bermuamalah, akhlak Nabi tunjukkan dengan keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi. Tuan-tuan, hari ini kita belajar sifat-sifat. Dan kita mohon kepada Allah, moga-moga kita hadir majlis-majlis yang begini, pulang kita dihadiahkan oleh Allah sikit daripada sifat-sifat ni, tuan-tuan. Moga-moga di akhirat Nabi pandang wajah kita dengan penuh gembira. Cukuplah setakat itu semua. Maaf saya bercakap panjang depan Tuan Guru saya, insya-Allah. Dan moga-moga tuan-tuan, hadirnya kita di hujung-hujung ni, tuan-tuan, ada berapa hari lagi, tuan-tuan? Hujung haflah insya-Allah di tempat di Ribat Jamal Alamik, ada Ribat Syekh Ismail Jalani di apa, Serkam, tempat Tuan Guru kita hadir, tuan-tuan. Kita hadir. Kan? Kalau kita kaki monting bersebelum ni, hujung-hujung kita hadir. Kan? Sebab kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal ni Allah tengok ujung-ujung. Ujung-ujung ni ada muka kita, Allah kira semua ada muka kita, insya-Allah. Boleh insya-Allah, tuan-tuan. Saya mohon maaf atas kalam saya yang panjang, tinggi suara saya, kan? Depan para habaib. Moga-moga dengan saya bercakap ini, beri tausiah, Allah beri kesihatan pada diri saya, juga pada Tuan Guru kita, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala datangkan keberkahan dalam majlis ni, kita pulang bawa keberkahan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa afwan.